Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudaraku muslimin muslimat yang dikasihi, di petening 19 Tanwakum 2593 ama Ustaz Muhammad yang duduk di Kampung Cuwo. Ada masa dan ada luar, ada kesempatan, maka marilah hari ni kita boleh bersua muka dalam page Suara Darussalam dan kita melalui suara di radio Suara Darussalam. Tajuk yang amo nak kecek nak bincang hari ni adalah kecek masalah permakin ni ataupun harta yang mana Allah Subhanahu wa taala titik dan bagi kepada kita. Tuan-tuan, saudaraku muslim muslimat, hari ini adalah hari yang baik, hari yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu tenteranya, iaitu air. Dan bagi kita orang tiga wilayah tak asing lagi, di bulan 12 ni kita kena apa ni, dengan musim banjir atau musim boh. Dan semalam subhanallah, setengah-setengah tempat di kawasan kita ni air sangat banyak, dan setengah-setengah tu siapa masuk dalam rumah dah. Semoga kita jadikanlah perkara ni salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ambillah dengan ujian ni kita sabar dan kita minta ampun ataupun kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala wijadi Allahumma sayyiban nafi'a wa la alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan itu manfaat untuk kami dan bukan bala bagi kami ya rabbal alamin. Dan juga ustaz nak sapa juga dengan ucapannya, bersabarlah saudara kita yang kena musibah kali ini. Semoga dengan sebab sabar kita, dengan sebab kita cari usaha untuk lepas daripada cubaan ini, Allah akan angkat darjat kita dan Allah tambah pahala, dan serta Allah bagi keampunan kepada kita semua insya-Allah, dan kita keluar cubaan dengan baik, dengan sabar, dan kita dapat darjat daripada Allah SWT insya-Allah. Hari ini Ustaz Ahmad kata nak kecek masalah harta. Ada harta ni Allah Subhanahu wa taala cerita dalam kitab suci Al-Quran adalah orang panggil pemberian daripada Allah. Cuma kadang-kadang harta ni dia akan jadi fitnah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Anfal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatul lakum. Dan sesungguhnya harta dan juga anak-anak ni adalah fitnah bagi kita. Maka saudaraku muslim muslimat, kita kena faham. Poin pertama ni kita nak kecek masalah harta, iaitu harta ni
yang Allah bagi kepada kita ni ada dua. Dia ada dua. Satunya harta yang boleh bawa kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Harta yang boleh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jenis harta jadi fitnah. Jadi dengan sebab kita ada harta, wa'wi kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz nak usaha pai pusing dia hari ni masalah harta, masalah rezeki kita. Rezeki kita yang mana Allah tu tetap cerdas bagi kita dan bagi kita semua tu ada. Dan selama mana kita hidup dalam muka bumi ni tak dapat tidaklah kita kata kita ada rezeki dan kita ada harta. Tempat kita ni kita sebut harta tu apabila kita masuknya ada getah, ada kelapa sawit, ada tanah pitu, hubung kait dengan orang panggil benda-benda hok luar dah. Dan harta juga termasuklah duit. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala ni hok kita tu adalah untuk kita tu menjadikan harta manfaat untuk kita cari redha dia, untuk kita jadi dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah cuba kita tengok harta yang Tuhan wi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, harta yang Tuhan wi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, harta yang wi kepada para nabi yang banyak-banyak yang kaya-kaya tu, tetapi nabi-nabi tu jadikan harta tu bukan jadi asbab untuk dapat kemurkaan Tuhan. Maka poin yang ustaz nak royaknya, ada hamba Allah yang soleh, apabila Allah Subhanahu wa taala wi harta ke dia akan jaga harta tu dan akan bawa harta tu, akan milik harta tu, sehingga harta tulah dia akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, apabila kita kecek masalah harta ni, ustaz kata dah saat ni ada harta yang kita boleh daripada nenek-nenek kita, ada harta yang kita boleh dengan sebab usaha kita, ada harta juga yang kita boleh dengan sebab bukan hasil daripada usaha kita. Tu ada tu hewi. Dan ada harta yang kita boleh dengan jalan-jalan yang Tuhan tak redha, jalan-jalan yang haram, jalan-jalan yang mana Tuhan kita tak setuju, dan harta tu akan jadi sebab untuk kita dapat kemurkaan. Harta tu akan jadi sebab Tuhan murid kita. Tu. Maka harta bahasa mana? Harta bahasa mana yang kita kata yang harta akan kita tu boleh redha Allah. Baik. Ustaz nak sebut mula-mula harta kita boleh kita pada saka lah, kita kata saka ni orang tua kita bagi, dan setelah dia mati maka bagilah tok imi ataupun orang yang pandai tu bagi anak jatuh tu kiye anak tinas kiye dan bagilah asnah dia tu. Orang apa ni, orang makan dia bukan asnah, bukan harta zakat ni dah. Jadi apabila kita boleh harta tu, alhamdulillah kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu taala kerana Allah beri rezeki kepada kita tu. Allah beri rezeki kepada kita melalui ayah kita, melalui mak kita, melalui nenek kita orang dulu tu. Maka bolehlah kita harta kita milik dia orang panggil melalui harta saka. Ada getah lah, kebun tu lah, kelapa sawit ko dia ko. Maka harta ni kita kena ucap terima kasih banyak-banyak dah. Sebab kadang-kadang hak tu kita tak ada titik peluh, tak ada letih sikit habuk pun. Tak ada letih kita dapat harta tu, alhamdulillah. Yang ustaz nak royak, nak peringat untuk ustaz sendiri dan juga untuk kita saudara muslim-muslimat yang dengar suara dan ustaz pada hari ini. Ustaz nak ingat harta hak kita boleh. Harta hak kita boleh tanpa titik peluh kita. Dan harta yang kita boleh dengan mudah. Harta yang kita boleh dengan mudah ni banyak orang terlupa. Banyak orang tu tak ambil berat mana. Katanya orang yang tinggal atau orang yang bui kita duduk atau bui kita melalui saka ni, kita tak berasa ada harga mana. Jadi nak peringatan kepada orang-orang di hari ni yang mana dapat harta mak ayah kita. Banyak terlupa katanya kita apabila boleh harta saka ni, kita kena jadikan harta tu manfaat untuk kita sendiri dan manfaat dia juga untuk mak ayah kita, nenek kita sudah meninggal yang duduk di alam barzakh.
Ustaz nak ingatkan kepada orang-orang terlupa. Kalau orang ingat, minta tolong ingat juga ni. Artinya, mak kita, ayah kita, nenek kita yang duduk di alam barzah, mereka tu di sana tak boleh dah, tak ada amal ibadat, tak ada boleh buat amal dah. Nak sedekah, nak sembahyang tak ada dah. Dah. Maka tak dapat tidaklah kita orang hidup ni lah. Di antaranya orang panggil infak. Orang panggil infak. Ataupun kita belanja harta yang tinggal kita tu, dan kita niat, ya Allah, sampaikanlah pahala pahala infak amba ni kepada ayah, kepada mak, kepada nenek amba, ya Allah. Dengan sebab infak daripada harta pusaka ni, maka kita orang panggil di antara hamba Allah yang tenang, yang ingat jasa, yang tenang budi orang-orang yang beri, yang tinggal harta pada kita. Di hari ni waliyazubillah, ada setengah-setengah ustaz duk dengar dia modok kata, dia modok royak ni. Jadi ada setengah saudara-saudara kita jugalah jadi terlupa kepada mak pak ayah. Kadang-kadang mak ayah meninggal tu, harta tu duk balah 3-4 tahun tak ada sesak masalah lagi. Bukan mak pak nak tupai kita, bukan mak pak kalau kecek bahasa dunia kita ni duk telak mata duk dikubur. Jadi adik-beradik pakat duk bubu, anak-anak dia pakat duk bubu harta. Siapa tak lung tu nak bahagi tak leh. Sedekah benda tu kalau pakat-pakat bersih hati, pakat-pakat kita kata nak kepada redha Allah, nak kepada akhirat. Bukan benda besar sebenarnya, kerana kaedah Al-Quran ada dah. Cuma hari ni ada tak turun sana, tak turun sini. Maka tujuan ustaz nak royak hari ni harta yang Allah bagi kepada kita yang mula-mula melalui pusaka ni, kita kena ingat kata kita kena ingat katanya tuai harta tu. Kita kena ingat kepada orang yang tinggal harta tu. Tak ada kira lah dia cikgu kita ke, dia mak kita ke, ayah kita ke, kita kena ingat. Dia demo tu duduk sana tu kok, duduk tengok orang sebelah-sebelah, orang jiran-jiran di alam barzah hebat-hebat belaka. Dan tiba-tiba dia tu duduk menangis, duduk harap kata anak dia nak infak, anak dia nak doa tapi tak. Maka ambillah kesempatan ni, pakat-pakatlah kita ingat harta yang kita boleh melalui pusaka ni, kita kena ingat. Habis tu kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut, ada firman dalam surah Al-Munafiqun yang mana Allah cerita katanya orang-orang yang orang matilah. Dia katakan auzubillahi minasyaitanir rajim, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Artinya kalaulah engkau takhirkan sikit lagi tak mati, artinya sesat dah ni. Mana hok yo kecek tu Allah raya kata ketika ni dia mati dah. Dia sesat. Kalaulah sikit lagi tak mati, maka dia kata apa ni? La asaddaqa wa akum minas solihin. Dia nescaya dia akan sedekah, dia akan bernafkah dengan infakkan harta tu, dan dia akan jadi hamba Allah yang soleh. Berartinya dia ada di alam barzah, dia lepas dia mati dia pindah ke alam barzah nah. Maka dia sah. Satunya dia tak ada infak harta dia, yang kedua dia tak ada jadi orang juru, dia tak ada jadi hamba Allah yang soleh. Maka adalah ulama katanya hagena minta jadi, nak minta kelik mari infak, nak minta kelik mari berbelanja, sedekah banyak lagi amalan-amalan lain seperti solat, sembahyang, seperti puasa, siam, seperti haji, seperti umrah, seperti. Maka kata ulama satu, sebab pahala infak, pahala sedekah, pahala belanja dengan mal, dengan harta ni sangat-sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang boleh kokoh ataupun lokohkan kedekut yang ada di hati dia, dan dia boleh infak semata-mata nak liwajhillah, maka dia ganjar insya Allah sangat-sangat besar. Oleh itu si mati tadi, orang yang ada dalam barzah tadi, kalau kena ayah kita, mak kita, dia nak klik mari minta pada Allah klik mari semula, atau takhir mati dia tu dia nak infak, nak sedekah. Itu pertama. Dan ada juga mereka katanya kerana sebab nak infak ni, kerana dia tengok anak-anak cucu yang dapat harta dia, anak-anak dia, cucu-cucu dia, cicit-cicit dia yang dapat harta ni lupa kepada dia. Dan sedekah harta tu ada titik peluh usaha dia. Masa dia muda sampai tua dia mati-mati ya. Orang kata dia mati dia Allah, dia tak ada nak infak. Maka dia tinggal harta tu jadi hak milik anak dia. Tetapi anak dia tak ingat ke dia, cucu dia tak ingat ke dia, cicit dia tak ingat ke dia. Maka dia sesal. Ya Allah, minta kelip mari dia nak sign ke habis.
Ya Allah, minta nak klik mai sekolah nak sign habis. Tak say dah ya Allah, sesat dah. Kerana apa? Tinggal kepada anak, tinggal pada cucu, tinggal pada cicit, tapi anak-anak cucu dia tak ingat pada dia, subhanallah. Maka tuan-tuan, saudaraku muslim muslimat, bagi orang yang makin sakolah kejap mudah-mudahnya, yang boleh harta daripada mak ayah, daripadanya tok ceh, dan kalau belum kita lagi ingat bahasa dengan patut padai lah. Bukan tak ingat dah, tapi patut padai dah kita telah buat dengan harta dia tinggal kita tu. Kalau rasa tak cukup, marilah dan kita bersungguh dari sudut infaknya, dan niatlah pahala ni builah siapa kepada nenek-nenek kita, ayah kita, mak kita yang di alam barzakh. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang kita boleh melalui usaha kita. Subhanallah lah. Allah Subhanahu wa taala rem, tenaga, kasab, usaha di tangan manusia, dan kita bolehlah milik harta tu dengan sebab rajin kita, dengan sebab ilmu kita, dengan sebab apa segala macam pun jadi milik untuk kita. Jadi milik untuk kita. Jadi kita boleh harta juga. Harta yang kita boleh kita beli ke dengan sebab kerja-kerja kita ada duit lebih, cuma beli tanah sana, beli tanah sini, untuk nak banyak. Tak ada salah dalam Islam ni, alhamdulillah. Bolehlah kita nak banyak harta tu, tetapi kena ingat. Kena ingat katanya, kalau kita tengok sejarah salafus soleh, dia orang-orang dulu ni, sungguh dia kata dia ni adalah orang sedagar, kaya-kaya banyak. Sahabat-sahabat Nabi kaya banyak, beribu ekor unta, berpuluh-puluh ribu duit dinar, banyak kaya-kayanya. Tetapi demo tu ni, dia ambil kekayaan ni untuk dapat redha Allah. Jadi dia ambil lah harta-harta yang ada ni untuk jadi asbab nak dapat seni di akhirat. Harta-harta yang boleh ni untuk jadi anak koci, untuk buka pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi kita yang boleh harta dah, itu jangan berasa kata kita lah. Jangan berasa kata kita lah pandai, jangan berasa kata kita duit banyak dengan sebab kita tu rupa-rupanya itu adalah pemberian pada Allah. Seperti hak tadi juga, kita tak ada letih. Tak ada letih mak pak kita tinggal. Kita kaya dengan sebab pemberian mak pak, maka ingat pada mak pak. Yang kedua ni adalah dengan sebab kita sendiri. Kita orang cidik apa boleh. Cuma nak ingat, hak kata kita usaha tu pun, hak boleh kata kita pandai tu pun, jangan jadi seperti Qarun. Kerana Qarun mati dah. Sa'labah masa Rasulullah pun tak mati dah. Dan banyak-banyak kisah-kisah orang kedekut, orang kupik yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk, dan mereka itu mati syiat dah. Tak ada boleh bawa gapo juga. Siapa kata korung tu, kita orang Melayu dia hebat masalah cara kata korung. Uduklah payah dari carilah takut-takut jumpa gali tanah, ingat nak harta korung kita ni. Jadi dalam agama kita ni, tiap-tiap harta yang boleh ni, kita kena ingat kata itu adalah nikmat, adalah pemberian pada Allah, dan pemberian ni Allah kena tanya kita. Kena tanya. Semua dia kita ni kena tanya. Habis tu dah ada hadis Nabi kata kita akan ditanya orang muda kita, macam mana kita guna umur kita, harta daripada mana dan ke mana kita belanja. Subhanallah. Habis kadang-kadang kita mikir secara tak cerdik lah, kita pedah ni harta banyak ni. Kau banyak harta, kau kena tanya banyak, kau kena cek banyak. Habis tu Siti Aisyah katanya, Abdul Rahman bin Auf dia masuk syurga, bukan tak masuk kerana dia mubasyirin, tetapi masuk syurga lambat dia dalam keadaan mengaku. Dengan sebab apa? Harta dia banyak. Ustaz nak royak ni bukan nak royak kata kita tak boleh kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, sampai hari ni ada keluarga lagi di Madinah. Dia tu kaya, sahabat-sahabat Nabi dan juga orang-orang lepas dia, para tabi'in ada kaya. Tetapi kaya tu kena di kaya ni untuk bantu agama Allah. Kaya kita ni asbab untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya kita ni kena pandai tengok pandai kata kita berbagi demi maslahat orang Islam, demi maslahat para muslimin. Kekayaan kita tu apa? Kita nak situ. Jadi harta kita boleh, harta kita dapat melalui usaha kita dengan ilmu kita pun, bahasa kata itu adalah pemberian pada Allah. Banyak kalau kita tengok. Jadi
Kalau korun terlupa di zaman Nabi Musa, terlupa dia. Akhirnya Nabi Musa suruh kutip zakat. Dia kata hak ni adalah usaha dia, tak ada berkait dengan Tuhan. Tak boleh. Tengok, katanya dalam cerita juga apa Abu Sa'labah, hak kata perwa kami minta Rasulullah berdoa. Akhirnya kau jauh ketika orang pergi peminta zakat, dia kata dia tak boleh lah, macam mana dia tak boleh. Akhirnya zaman Abu Bakar tak pergi ambil zakat dia, zaman Sayyidina Umar tak ambil zakat ke dia, kerana dia tak boleh di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat tak berani nak ambil. Itulah. Yang ketiga, kita tengok harta kita ni boleh daripada mana? Boleh daripada kerja-kerja yang Tuhan tak redha. Harta yang kita boleh melalui kerja-kerja yang tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja yang Tuhan tak setuju. Tuhan tak setuju. Hari ini cubalah kita perhati tengok. Ada juga setengah-setengah hamba Allah. Yakin kepada rezeki daripada Allah. Yakin kata rezeki Allah yang bagi. Tahu belakang tu. Katanya huwa razzaq. Dialah ar-razzaq. Dia yang akan bagi rezeki. Tetapi ada juga yang percaya tapi tak harap. Oleh itu bila percaya tak harap ni, bahasa kata cara berjudi boleh juga buat dia tambah rezeki dia. Contoh dia lekat hotel lah. Dia lekat hotel banyak. Maka nak buat macam mana? Maka dia berjudi. Mudah-mudahan dengan judi ni boleh bayar hotel dia. Fikir tu kena lah. Tetapi cara judi tu marah. Tak kena lah. Ada setengahnya subhanallahnya lekat hotel, hagi cari cara curi ke, cara ambil hak orang ke, cara rapah, cara macam-macam, cara zalim. Dia panggil cari harta secara haram. Ni bagi orang nak kepada redha Allah, orang nak kepada kasih sayang Allah, dia tak boleh pergi cara ni. Cara macam mana? Cara haram ni kok, kalulah kita usaha. Kita usaha. Lepas tu lepas usaha kita ambil jadi pula harta. Bila jadi harta kita makan harta tu. Lepas kita makan kita mati jadi saka pula harta tu. Subhanallah. Dia jadi sebuah luksur gitu. Jadi luksur benda-benda haram ni. Maka poin ustaz nak kecek hari ni adalah apabila harta yang kita cari melalui haram dan kita makan pulanya makan harta haram, lepas tu pula kita tinggal saka kepada anak-anak kita benda haram, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Apa yang akan berlaku? Saudaraku muslimin muslimat, marilah kita perhati poin ni molek-molek. Jadi ustaz rasalah apa ni tak ada yang kita kata kita tu nak Tuhan tu marah kepada kita, dan tak ada orang yang nak mati dengan su'ul khatimah, dan usaha tu tak ada orang yang fikir kata nak masuk ni apa Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang cerdik, bagi orang yang warah, kita nak hidup tah dunia ni ada berkat. Kita nak makan ni kita berkat. Kita nak anak cucu makan harta kita juga berkat. Kita nak mati dengan husnul khatimah, dan akhirnya kita nak mati kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Tak gitu. Saat tu setuju orang panggil kita sepakat bersama. Maka poin ketiga tadi ni, apabila harta yang kita boleh tu harta haram, maka kita usaha ataupun kita makan hasil usaha haram saat ni tu, kita beli barang, kelik anak kita makan. Adik-beradik kita makan. Tanya kata haram belaka ke tak? Ya, akan jadi haram belaka. Dan akan haram tu pulaknya akan jadi daging darah yang duk di tubuh kita. Yang duk dalam tubuh kita, hak ni jadi darah di daging. Maka orang hak makan benda haram ni, orang makan harta haram ni, apa balas dia, apa yang Tuhan nak wik dia. Saudaraku pertama, ingat. Siapa-siapa makan benda haram. Tak kira lah benda haram, duit haram, harta hok boleh ngajalan menipu, harta yang beli dengan duit haram, semua benda haram. Apabila masuk le tubuh kita dah, yang pertama katalah ulama, poin satu, doa dia susah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pertama, orang-orang hok makan harta haram ni, doa dia ke apa? Doa dia tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ustaz nak tengok, nak baca satu hadis nah. Jadi Nabi kita ada sabda dah. Qala Rasul daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yatilu safara ash'atha a'bara yamuddu yadahu ila as-sama' ya rabbi wa mat'amu haramun wal malbasuhu haramun fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, ada orang yang dalam perjalanan tu, lepas tu dia akak tangan minta dengan Allah. Kalau putus makan ni, dia minta akak tangan minta dengan Allah. Maka Nabi katanya, dia akak tangan minta tu dalam keadaan makan ni yang dia makan haram, pakai dia pun haram. Macam mana Allah nak terima doa? Maka kita perhati poin yang pertama ni, mungkinkah di antara sebab kita berasa kata permintaan kita belum pada ni dan hari ni, bahasa kata Tuhan tak dengar, bahasa kata Tok kita minta tu tak boleh, tak siapa. Apakah kita mungkin kita cek makin ni kita, kita cek makin ni kita tu daripada mana? Daripada mana? Habisnya kalau kita ingat para sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, sahabat-sahabat Nabi, dia hati-hati dengan masalah makan. Dia cek daripada mana hasil apa ni dia makan saat ni tu, makan ni pada mana. Ingat satu kali sahabat Nabi nama dia Abu Bakar lah. Dia pun dah korek makan ni yang telah masuk dalam perut dia. Kerana nak kali dia nak makan ni, dia akan tanya orang gaji dia lah, orang apa ni, amah dia, orang cara dia lah, budak dia, kodeh dia. Tanya, ambil mana makan ini? Dia akan royak satu persatu. Tiba-tiba hari tu ni dia tak ada tanya. Setelah dia makan, amah dia tanya, dia kata, "Gino tak tanya, biasa tanya." Dia tanya, kata, "Mari mana ni?" Dia kata, dia perubah orang, lepas tu dia dapat lah makan ni. Allah, Abu Bakar ni takut salah, maka dia korek jeluak. Subhanallah. Tengok tu, sungguh dia mau jaga makan ni, takut makan ni masuk dalam perut, menjadi apa ni, banyak sebab-sebab tak comel, sebab-sebab tak molek. Ustaz juga biasa ingat cerita Imam Nawawi rahimahullah, ketika kambing jiran dia rat, dan dia tak jong makan daging kambing beberapa tahun. Lepas tu dia pergi cek, katanya umur kambing hok rat 2 tahun. Lepas tu dia panggil ayuk kai, atau kambing ni telawan tu. Kalau kata 7 tahun 8 tahun, maka dia tak makan buat dengan apa ni, dia ambil 2 tahun, maknanya kalau 8 tahun ada 9 tahun lagi. 9 tahun dia tak makan daging kambing. Apa tu? Dia takut daging kambing hok yang makan tu adalah daging kambing hok rai ataupun kena curi masuk dalam tubuh dia. Subhanallah. Hati-hatinya orang ni dah. Sahabat ni takut apa kena masuk dalam perut dia tu, takut jadi asbab Tuhan tak dengar doa. Tuhan tak dengar doa. Lepas tu kalau kita cek hari ni, subhanallah lah kita ni. Jadi orang panggilnya boleh. Orang panggil apa? Tak ada apalah, apa-apa saja boleh masuk kau. Dia bukan sekadar tu tuan-tuan. Bukan sekadar aku saudaraku. Dan kita bukan katanya apa boleh masuk kita bubuh, bukan. Kita orang beriman dengan hari akhirat, beriman dengan syurga neraka ni, dia kena fikir 3-4 kali, kena fikir banyak kali apa nak masuk ke kita. Apabila sudah masuk ke kita dah, satu kata ulama, doa kita susah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah kita berasa dah, ustaz lah, dan kita pakai cek lah. Kalau kita berasa kata gena, ya Allah, doa aku ni tak terima, susah, atau susah bahasa kata tak terima lagi ni. Apakah mungkin hasil daripada hak kita masak, hasil pada hak kita suap dalam mulut kita ada perkara-perkara yang haram, ada rezeki yang haram, ada penipuan di sana, ada kezaliman di sana, habis dipayah sangat ni. Oleh itu poin pertama yang kita kena ingat, apabila lah rezeki haram,
masuk daripada perut kita ni, ia akan buat kita ni susah diterima doa, didengar doa oleh Allah, oleh Tuhan kita nah. Baik. Maka poin pertama, orang-orang hok makan benda haram. Orang-orang hok bubuh dalam perut dia benda haram. Mula-mula ialah doa dia susah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudaraku muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Yang kedua, orang-orang yang makan benda haram boleh perut dia ni adalah jadi sebab malah. Jadi sebabnya malah untuk beribadat. Malah nak buat amal. Apabila benda haram masuk dalam tubuh kita banyak-banyak, waktu kita berat. Nak jadi orang-orang yang soleh, nak jadi hamba Allah yang juru, nak jadi orang yang suka berinfak, nak jadi orang yang apa ni, jadi orang baik kecil mudah-mudahnya. Jadi dia panggil akibat dimpak kita makan benda haram, waktu kita malah buat amal. Subhanallah. Rupa-rupanya kalau kita tengok, kita perhati molek dah, kita bukan orang tak mengaji, bukan orang tak belajar, bahkan setengah-setengah orang nak hari ngaji hari ni. Dia melalui terasa mengaji, melalui terota, melalui macam-macam lah kita kata mengaji. Dia ada bahasa apa ni, usaha lebih tu naik mutu pergi cari tempat-tempat mengajar dia hari ni. Tetapi kalau kita perhati tengok secara halus-halus lah, kita panggil tengok jenis tak molek sikit lah dah. Jadi perubahan ni tak ada banyak juga. Dah ustaz perhati di rumah lah kita katanya. Dah kita kata saf-saf semaya kadang-kadang dia sepotullah aja. Tu cuba kita perhati tengok apakah dengan sebab kita ni suka makan benda haram, adapun benda hak kita suap melalui mulut kita ni benda-benda hak syubhat, benda-benda hak tak sampai 100% halal lah. Menjadi sebab juganya kita jadi malah. Malah wa amal. Subhanallah. Jadi kalau kita malah nak buat amal, malah semaya di masjid, kalau semaya di rumah pun hujung-hujung waktu, kalau orang mai kutip kerok berasa tak ada nak bui, apabila siapa bulan Ramadan berasa cepat mena, apabila semua tu di antara sebab kata ulama sebab dalam perut kita ni ada benda haram. Dalam perut kita ni ada benda haram. Subhanallah lah. Jadi apabila kita makan banyak benda haram ni, buat wiki malah. Jadi hagena tu kerana dosa ni ataupun benda haram duk jadi kelak. Sedekah amal ibadat kita ni adalah nur. Dosa adalah zuluman. Benda haram ni ada kegelapan. Maka kalulah benda haram banyak tubuh kita, memanglah dah jadi berat tubuh. Jadi pun tak sedap. Buat kebajikan tak sedap. Tak serupa dengan buat benda tak molek. Jadi hak inilah poin yang kedua adalah apabila kita makan benda haram tu masuk dalam perut kita, wakwi kita malah nak buat amal ibadat. Lepas tu cara nak ukah dia tak payah kan dah. Berhenti benda haram, insya-Allah kita rajin. Insya-Allah kita rajin. Yang ketiga apa? Yang ketiga ni kata ulama, orang hok makan benda haram ni wakwi mudah kena penyakit. Penyakit mana? Penyakit fizikal. Orang hok suka makan benda haram ni mudah kena penyakit. Maka kita faham di sebaliknya, orang hok jaga makan ni, orang hok makan benda halal saat ni tu akan dapat sihat dia. Cuba kita perhati tengoklah. Kita perhati tengok. Mungkin hok ni boleh tak semua dah, kerana Allah akan uji juga. Tapi mudah-mudahnya kerana apa? Kerana haram ni
ada seolah tu api, kita kata. Hara ni adalah zulumat, kegelapan. Apabila masuk dalam tubuh seseorang, akan menjadi sebab, akan menyebabkan dapatlah penyakit orang tu. Sedangkan benda halal kita dapat kesihatan. Apa tu tuan-tuan? Jadi orang yang makan benda haram, makan benda haram ni akan kau sakit dia. Kau sakit. Dia nak ustaz kena kedak tu, hok dogi mau sakit itu hok juruh saja tu. Sedekah orang tak juruh ni tak gi mau sakit ada sehat. Itu tak semestinya. Kerana kita ingat dia ustaz dulu besok kecek di sini ke di mana tak ingat. Katanya rezeki yang Allah bagi kepada kita ni ada dua. Kalau tu hewan rezeki kita, waktu kita kau tambah dengan dia, kau tambah dekat dengan masjid, kau tambah dekat dengan Al-Quran, orang panggil itu rezeki yang baik dan berkat. Rezeki selaginya rezeki yang istidraj. Jadi kau makan rezeki Tuhan ni walaupun haram semua kau sehat. Tu bingat tu takut kena upai. Orang panggil upanan. Pupe hatta idza farihu bima utu, apabila lah seorang tu ramai gembira dengan benda dia boleh, akhaznahum baghtatan, maka Tuhan ambil lah orang-orang macam tu baghtatan, secepat pop selalu dah. Allah ni dia takut dah. Jadi yang ketiga, orang-orang yang makan benda haram ni akan menyebabkan dia terdapat penyakit. Maka kita perhati tengok dah. Jadi kalau lah orang-orang curu, orang-orang rajin beramal ibadat, rajinlah bangun tahajud, rajin puasa sunat khamis, insya-Allah ia akan dapat kesihatan. Tapi di sebaliknya dah, Allah semaya pun malah, puasa pun malah, Allah tahajud jarang-jarang sekali, kecek maksiat tu Ibrahim nyapung Ibrahimna, Allah dah. Boleh jadi juga banyak penyakit hok tu kau jadi, hok ni kau jadi. Allah minta jauhlah ya Allah. Jadi mempersakoi penyakit. Maka kalaulah kita nak kita sihat, maka kita makanlah ya babat. Bila itu Al-Quran dia sebut mana? Tadi ustaz baca di mukaddimah tadi ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei manusia, ni tu tak sebut orang beriman, semua manusia. Kulu, makanlah olehmu mimma fil ardi, daripada apa yang ada di bumi. Maka semua ada kait halalan, kena halal. Habis tu budak-budak dan kita orang tua pun kalau kita nak beli, mula sekali terbalik ada halal atau tidak halal. Ada halal ataupun tidak halal. Lepas tu lagi bukan sekadar halal, kena thayyibah, baik pula. Baik artinya kadang-kadang benda tu halal tapi satu masa tak baik bagi kita. Contohlah kita katanya, waduye ni tak ada Allah lah, kita kata sedap, pak kita halal nah. Tapi bagi kita tak thayyibah, setengah-setengah orang penyakit penyakit darah tinggi tak kena nak makan waduye tu. Fok kecil manis tak boleh makan lah dia tu sebab manis dia tinggi. Lepas tu dia pekat dia wawi darah kita tu tak lacak. Maka orang tu baik. Halal tapi tak baik. Ada setengah-setengahnya darah penyakit darah hamdan tu tak boleh makan masai. Maka makan garam di antara sunnah Nabi. Tapi kalau kita kena penyakit dah tu, maka tak sesuai bagi kita pada saat tu. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah, hei manusia, ni umum kepada semua hamba dia. Tak kira orang beriman ke tak beriman ke, Tuhan kita suruh kulu makan mimma fil ardi, daripada barang yang ada di muka bumi itu halalan thayyibah. Lepas tu di belakang Tuhan kata kena wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan muturuk lakah-lakah ataupun pen khutwah ni pen siapa? Syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Nak rakyat kata bak makan ni mungkin juga ada sakut pahaut dengan setan. Dan setan ni lah ambil bak makan ni lah jadi salah satu cara dia tipu kita. Bahkan dia tipu manusia pertama cek kita Nabi Adam dengan makan ni. Berjaya kalau tipu manusia dengan makan ni. Kenapa? Kita tak boleh apa.
Perangai manusia apa? Maka cara huk nasabah dia tipu kita, lapan apa? Kena wi makan. Oleh itu tuan-tuan, saudaraku muslim muslimat, tu yang sebut di belakang ni wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mu turuk nah, jangan mu turuk nah lakoh-lakoh, jangan mu turuk nah pen-pen, jangan mu turuk lah kita-kita. Apa tu syaitan? Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Tuan-tuan, saudaraku muslimin muslimat. Di hari ni banyak juga tu Jadi fok kita ni tahu dah kata syaitan tu musuh kita. Syaitan nak akan tipu kita. Tetapi kita tak ambil dia jadi musuh kita. Tak ada buat sontit sanya pensatru ruamkan ada. Kadang-kadang kita bahasa kata kita benci syaitan tapi sungguh dia hidup dengan syaitan dah subhanallah. Dia duk makan juga subhanallah lah makan teruk syaitan. Makan kadang-kadang tak ada bismillah. Sudah makan tak ada minta tak ada baca doa. Makan dengan tangan kiri tak ada makan dengan kanan. Itu di antara kita katanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu saudaraku semua. Jadi bab makan ni adalah pitunya syaitan tipu pok kita Nabi Adam AS keluar dari syurga tak lain tak bukan dengan sebab Tuhan lari tak ui makan buah khuldi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin fa azallahum asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Tengok surah Baqarah jadi tu ceritanya setan ni tipulah iblis lah. Setan di sini maksudnya iblis tipulah ayah kita Nabi Adam dengan alasannya Tuhan lari tak ui makan tu ada bukan gapo dia takut mu hidup tu ni random tak ke mana dah. Kalau makan buah ning dia mu tak mati bila-bila dah. Ya nyok ujinya uli akhirnya makan. Dua-dua tu makan buah khuldi. Dengan sebab makan. Dengan sebab daun. Dengan sebab pohon kayu. Hari ni pun tak lain tak bukan ni. Tak lain tak bukan. Tipu dengan daun kayu juga. Sepelah ni dia mula-mula soho dengan ganyo pak kita ni, kanca. Lepas tu fin. Daun fin hok buat jadi heroin. Lepas padanya ketung. Hari ni soho ketung. Lepas tu subhanallah. Ustaz semalam baca dia muhatam hari juga. Learning kanca, kancung. Lepas tu katom. Bukan lagi ya septit prapet tiha. Bukan lagi benda-benda tagih yang diharai oleh undang-undang. Apa maksudnya? Kasuang satara naksub. Tan sutin. Telebok tubik dan istihar. Katanya ganyo ni tak salah lagi. Ketung tak salah. Kancung bahasa mana tak tahu ustaz saya tengok. Kalau kanca saya tengok dah. Kanca. Cuk ketung apa dapau ketung tu. Katom tu bukan katom tu tak salah. Maka apabila tak salah une-une lah ni salah. Sebelum pada ni salah. Kalau tah ni belakang rumah tahu sudah ada ikat. Tak kira lah. Ganyo ko Thong ketong ko salah. Lepas pada ni apabila tak salah ganyo boleh tanah, ketung boleh tanah. Apa nak kata hak itu Apa nak kata hak itu? Ulama-ulama, ustaz-ustaz, baba-baba, para cindik pandai yang Allah bagi ilmu. Cubalah pakak mari duduk buat meja bulat, mari bincang bersama-sama. Mari mikir sama-sama. Lepas kewajipan dan tanggungjawab kita yang Allah bagi ilmu ada kita nak buat macam mana. Dulu di bawah tanah bakal ada menusuk berapa banyak anak-anak muda kita punuh dengan sebab benda-benda kaya ni. Di atas ni ambil tak darat halal. Bukan halal agama. Halal une-une, halal une-une. Lepas tu kita bincang tengoklah. Boleh jadi juga manusia ni kadang-kadang tuan-tuan tekah duk lari tu Allah cari jalan tidur tak tidur noi boleh. Tapi mungkin kalau tak lari mungkin dia tak cari mana boleh jadi dia. Boleh tak boleh jadi. Tapi yo ganyo ni
Dia ada juga orang tanya, lepas tu ganyo ustaz ni dia harai pasal mana? Harai isak ke harai kita nak ambil manfaat dengan dia. Tak ada manfaat langsung kau ganyo dah betong ni. Jadi setahu ustaz lah. Ada juganya dia harai ni dia ada orang panggil harai pada zati, harai pada benda tu sendiri, dan harai dengan sebab aridi, dengan sebab benda baru mari. Contohlah kita kata daun ketong ni, daun ketung tu. Hakikatnya sebenarnya daun ketung ni ada orang kata jadi wahubat. Dia bagi orang kecil manis per boleh, ada setengah rebuh untuk nak apa ni jalan ni darah tu lancar. Kalau tak capur si kunroy tu harai dak. Ataupun diharai pada diri ketung tu dah. Supaya ganyo lah kita tu ganyo tu. Ganyo tu kalulah kita rebuh ubat. Kita bukanlah isak untuk kaya, harai ke dak. Di sini nama dak bicara ni. Kalau hok pasal harai bukan di sebuah babi tu, harai pada diri dak babi tu dak. Hok ni kena pergi berdalil lagi lah insya-Allah. Lagi cari orang pandai, orang lebih tahunya, kita kecek masalah ni. Jadi satu meja pakat duk bicara. Lepas pada kita milih ni kita bicara ni pula. Bicara ni kerana diri ni Kesuang Saathara Sukhh kita buat tubik dah. Katanya hok ni halal. Ngakut mai ganyo bukan lagi ya septit prapet bukan dah. Allahu Akbar. Satu lagi lah kita kena main ni. Orang-orang tahu, orang pandai dah. Ketua-ketua orang kena bicara, kena mikir betul-betul ni. Nak rap benda ni. Boleh tengok sekali lagi takutnya tanah penuh belakang rumah dah. Pau ganyo yap jujuk. Pau ketung yap jujuk. Lepas tu carilah cara mana tu. Cara mana pakat mikir hok ni jadikan ban dia ini. Ada setengah tahu dah dan ada setengah mungkin tak ada dengar lagi berita ni. Katanya ganyo ni halal dah. Ketung pun halal dah. Lan itu pejam mata tu kenapa dah Allah kita tengok kepada orang-orang muda kita. Bahkan bukan orang muda weh. Allah nak kelik isak kare pun nyekelomok pun apih. Lepas tu kalulah KJL kata benda ni sah. Tu tam kod mai macam mana. Kena bicara weh, kena bicara tu. Masya-Allah. Jadi apabila kita makan benda haram, dia masuk duk le perut kita dah, wakwi jadi asbab kita tu sakit. Jadi asbab kita tu tak sihat. Kerana apabila masuk benda haram banyak-banyak tak sihat lah. Baik kita perhati tengok dah. Jadi orang-orang hok tak sihat lah ni tu apakah dia makan benda haram atau macam mana? Tu. Tapi ulama kata gitulah. Dan akhir sekali orang makan benda haram Nabi katanya kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap daging yang keluar daripada benda haram, tiap-tiap daging yang nabata minal haram, maka api neraka lah awla bihi, berartinya lebih layak untuk seorang yang makan benda haram tu api neraka lah. Patut dengan dia panggil nak coklah sengah sangatเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด adalah daging yang keluar yang hasil daripada orang makan benda haram. Lepas tu banyak mana ustaz makan benda haram ni? Tak ada. Sikit haram, banyak haram, arti sama. Kalau tak ada siapa darurat, tak ada siapanya kepek, tak ada siapanya siapa orang panggil tahaknya, rusaknya kita, maka kita tak boleh makan sama sekali benda-benda haram tu. Tak kira melalui benda haram tu melalui ke mana-mana, penipuan ke, kezaliman ke, rasuah ke, apa tak kira. Dia masuk dalam perut kita, Nabi kita kata, daging hok keluar. Kalau kita makan tak lagi dah. 300 pergi beli beras. 500 pergi beli beras. Kelik mari menanuk. Bini makan, anak makan, adik-beradik mari di rumah makan, pakat makan belaka. Maka tanya kata duit ataupun harta hok kita boleh secara haram saat ni dan jadi makan ni kita. Apabila jadi makan ni, dia jadi darah.
baru jadi darah, dia jadilah daging. Daging itulah pencera pelang tidi. Jadi apa cera pelang ni? Jadi bahan bakar dia punya aku yang terbaik. Oleh itu, saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman dengan hari kiamat. Kita orang beriman dengan hari balasan. Kita orang beriman ada neraka dan syurga. Maka tak sama kita ni. Cara mikir kita, caralah apa ni tepat ambil rezeki kita, tepat guna rezeki kita, ya tak sama dengan orang tak ada Allah. Kita tak sama dengan orang tak ada iman. Kita tak sama dengan orang tak beriman pada hari kiamat. Kerana apa? Kerana kita ni orang yang nak pergi depan lagi. Sini tepat sementara. Maka kita tak ambil lah tepat ya hidup sementara sini tu untuk kita sedap-sedap sementara sini. Kita nak pergi jauh lagi, subhanallah. Kita nak pergi jauh lagi. Bahkan di sini dekat. Betul dalam Quran kata genanya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allahu akbar. Dan siapa-siapa yang lepas dia daripada azab api neraka dan dimasuk ke dalam syurga Allah, itulah kemenangan yang nyata. Dan bukanlah hidup dunia melainkan tipu daya je sekejap saja. Yang banyak saudara kita dah ambil masa sekejap ni lah untuk sesal selama-lamanya di akhirat nanti. Fikir mana? Fikir mudah. Pak fikir kadang-kadang orang ngaji tu pak fikir dengan orang tak ngaji, subhanallah. Jadi ilmu yang Allah bagi untuk lebih beza hok mana hok kena, mana tak kena. Hok mana boleh makan, hok mana tak boleh makan. Tu itu ngaji. Oleh itu kalau kita kecek secara itu laginya, Tuhan tak turun ayat mula-mula semaya, tak turun suruh puasa, Tuhan tak turun ayat wahji, tapi Tuhan turun Iqra. Tujuan apa? Tujuan mengerti. No witi. Dengan ilmu Iqra ni no wida ilmu boleh bazo hok mana hok benar, hok mana salah. Hok mana hok sungguh, hok mana hok palsu. Subhanallah. Setiap kali ingat gini dia tuan-tuan. Bahasa kata kita kaca duk ngaji, kita kaca dah telah tidur tak tidur, makan tak makan masa duk ngaji itu nak ucap BA, cok master, cok PhD. Tiba-tiba apabila kita boleh dah gelar, tak ada kira lah gapo-gapo foto tak pakai tak pondok pun berpuluh-puluh tahun. Tetapi siapa hari nak guna ilmu kita tak pandai nak guna, subhanallah. Tak pandai nak guna, nak kata hok mana hak, hok mana batil, hok mana nur, hok mana zulumah. Tak tahu, subhanallah. Dia hari ni ambil kata bah maksiat. Setengah-setengah tu. Sesat jadi seorang ustaz, sesat jadi seorang orang panah. Tak kecek gapo ni. Tak kecek. Kecek tak ada pedah apa kata. Oh ya ada pedah apa dia tak turut. Tak ada dalam agama kita ni bukan gitu. Kita orang tahu ni sekadar ya yo. Dah hidayah Tuhan nak buka bila serah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi Nuh 900 tahun lebih. Ya Allah dah ni buku ni ada setengah Nabi bangkit di pada masyar dari kiamat. Tak ada pengikut 1000 tak apa. Asal kita kerja. Oleh itu hari ni Ustaz Mak. Ustaz Mak nak peringatan untuk diri Ustaz Mak sendiri. Dan siapa-siapa hok dengar. Bukan mengepek ni atau mengajam apa dok. Peringatan ni lah. Melalui page ataupun melalui radio, cubalah kita nengung ustaz. Nengung. Sebab nengung ni besar dalam agama kita. Tafakkur, fikir, guna otak, guna akal, dok ustaz, nengung ustaz. Kata gapo sungguh. Gapo sebenarnya. Gapo hakikatnya. Allah, insya-Allah. Kalaulah kita menengung, patut kita minta bantuan daripada Allah. Ya Allah, tunjuklah benda benar kepada aku, ya Allah. Tunjuk benda sungguh kepada aku, ya Allah. Minta bantuan pada Allah. Semoga Tuhan kita buka cara kita nak gilpah badan ni. Bila niat nak berubah je, insya-Allah Allah akan buka kepada kita kebaikan yang melimpah, insya-Allah taala. Oleh itu, kita tak ni. Tak benda haram masuk dari diri kita. Kerana apabila masuk benda haram, satu doa kita tu tak dengar.
Yang kedua, kita malah nak buat amal ibadat. Yang ketiga, akan menyebabkan kita ni bahasa mana? Menyebabkan kita ni membesarkan penyakit berat. Yang keempatnya, orang-orang makan benda haram ni api neraka nak bakar dia. Maka kalau kita tahu gini dah, janganlah makan benda haram. Ustaz tak ada ayat gapo ni, ayat ada itu pun benda haram, harta haram. Tak kira hok mana haram, tak boleh makan belaka. Deh. Kalau siapa bahasa kata nak makan, deh setelah mana dengar dah hok ni dah dengar ustaz-ustaz lain dak ayat. Nak makan apa tahu nak makan haram. Nak makan juga. Dia mau tanggung tak ada apa. Ustaz lepas dah ustaz ayat dah. Kerana dia mau kata juga, ada dia mau katanya ustaz. Oh ustaz dah kata hare tekan sangat tu. Oi, banyak kata tak hare makan. Tapi kalau makan kena ingat dia masuk tubuh kita tanggung. Masuk le kubur kita tanggung. Di pada mahsyar kita tanggung. Mizan kita tanggung. Titi sirat kita tanggung. Neraka kita tanggung. Kita nak tanggung. Patu kak we, dah ambil alasan kecek mudah-mudah. Ulama-ulama kedai kopi kita lah, dan juga ulama-ulama yang kita kata apa ni pakat dok kecek hani ni, semogalah kita doa lah jadi semua tu ijtihad yang kalau kena boleh 2 pahala, kalau tak kena boleh 1 pahala dengan sebab ijtihad dah. Tetapi hok ustaz nak pesan tu akhir ni nak buat macam mana kita ni kena betul-betul ittaqa, betul-betul bertakwa, betul-betul takut, betul-betul cermat, betul-betul beringat takut benda haram masuk dalam perut kita. Kalau ustaz dak kacen takutlah benda haram masuk dalam perut kita, gak dia tak boleh buat tubik dah jadi darah, lepas tu jadi daging, dak stepek dalam tubuh kita. Maka benda-benda masa ni sebelumlah masuk dah jadi daging, kita beringat dulu comel. Kita beringat dulu kerana kita tak sel lah hasil daripada kita panggil harta haram kita jadi daging, daripada apa ni taktik ataupun jual beli kita yang haram jadi daging, ataupun apa pendapat kita tu dari rezeki kita jadi daging. Tapi hok tu daging yang keluar daripada benda haram, Nabi katanya fannaru aula bih, neraka lah lebih utama untuk dia. Semoga dah perkongsian ustaz pada petang ni nak peringatan untuk ustaz sendiri dan semua sains-sains ustaz, semua saudara ustaz seagama seiman. Katanya jagalah kita, jagalah keluarga kita, anak-anak kita daripada api neraka. Tuhan kita pesan dari surah Tahrim, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu, lepas tu ahli keluargamu daripada api neraka. Maka salah satu cara kita nak jaga, jangan sekali-kali kita masuk benda haram dalam tubuh kita. Jangan masuk benda haram dalam anak-anak kita. Jangan masuk benda haram dalam keluarga kita. Kerana itu akan menjadi sebab jadi miok untuk dibakar oleh api neraka, dan kecok sangat daging yang tumbuh daripada hasil yang haram. Perkongsian ustaz ini semoga ia manfaat, dan ustaz minta maaf di atas kesalahan apa-apa yang sebut ni, dan yang hok mana kita tak setuju, minta maaf dah. Dan semoga ustaz pun sudah sapa dah jadi manfaat untuk ustaz sendiri dan semua pendengar insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.ท่านกำลังฟัง FM เสียงดารุณสาร